Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-205 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana pada program ini kita akan sama-sama membaca daripada kitab Imam An-Nawawi, iaitu kitab beliau yang terkenal dengan nama Al-Adhkar, walaupun nama penuhnya adalah lebih daripada sekadar Al-Adhkar, karangan yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang saya nampak diorang komen. Ahlan-ahlan, Syarina Uthman, Hardi Suhaimi, Aziza Izzah, Saria Siran, Zimahdun, Fadila Razak, Fatimah Cikmat, Badrul Syam, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Rahila Junaid, M. Nasir Harun, dan juga Yaya Lia, dan ada beberapa nama yang saya terlepas pandang di sini. Rukumah Yusuf, Laila Omar, serta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zimahdun, Fadilah Razak, Nurliza, Fauzan, Ummi Zaihadi, Siti Jamilah Ahmad Isa, Razita Abdul Manaf, Rozana Aziz, Nurhayati Sulaiman, Hajarah Zai, Syamsiah Saleh, Iman Sopiah, Zabariyah Muhammad Yusuf, Nur Zaidah Jailani, Rohini Ani, dan juga Syafiq Rohani, Safia Sapyan, Haliza Abdul Rahman, Ana Sukaimi, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-205 daripada program Hamba Ilahi, kita telah tiba pada muka surat 260. Sebentar, 267. Kita telah tiba pada muka surat 267 pada bab yang ke-16 pada riwayat yang ke-437. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan diorang komen. Siri yang ke-205, bab yang ke-16, muka surat 267, riwayat yang ke-437. Alhamdulillah, kita dah sampai riwayat yang ke-437. Apa kata sebelum kita mulakan, kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Sebelum saya mulakan, mohon jangan sahabat-sahabat maklumkan suara saya. Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon komen, dan jelas daripada mana. Mudah-mudahan kita dapat teruskan perkongsian harian pada jam 6 petang ini tanpa ada sebarang gangguan, insya-Allah. Jom kita perhatikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab yang ke-16. Lalu ramai yang kata jelas daripada Perak, terima kasih. Daripada Scotland, tapi jelas, terima kasih Kak Laila Umar Gombak.
kemudian Kuala Terengganu, dan juga daripada Shah Alam, Seremban, Kota Baru, Tanjung Malim, Sungai Petani dan juga tempat-tempat yang lain. Mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab yang ke-16, bab pada menerangkan zikir ataupun doa semasa menghadiri kematian. Ketika mana menghadiri kematian ataupun ketika mana hadir di sisi jenazah. Ketika mana kita hadir di sisi jenazah, maka apakah yang patut kita baca? Apakah yang patut kita ungkap dan juga ucapkan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina, kami telah meriwayatkan fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, riwayat 437 ini diriwayatkan juga oleh keempat-empat ashabus sunan, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan juga At-Tabrani. Lalu diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan juga Tabrani. Daripada siapa? Daripada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kita dah belajar dah nama asal Ummu Salamah pada riwayat 435 yang mana namanya adalah Hindun. Lalu Ummu Salamah berkata bahawa Nabi SAW bersabda. Apakah sabda baginda Nabi SAW? Idza hadartum, apabila kamu menghadiri al-marid, orang yang sakit, atau al-mayyit, orang yang telah meninggal dunia. Lalu perkataan yang memberi terjemahan atau kata para ulama boleh datang dengan dua makna. Sama ada ini yang mana terjemahannya atau datang kerana perawi pada waktu itu syak. Perawi syak. Perawi dia tak pasti Nabi sebut adakah kamu apabila kamu hadir kepada orang sakit atau apabila kamu hadir kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu adalah makna yang pertama, bahawa perawi pada waktu itu syak, dia tak pasti Nabi sebut marid, orang sakit, ataupun baginda sebut al-mayyit, orang yang telah meninggal dunia. Ada juga mengatakan tidak, di sini bukanlah datang untuk makna syak, tetapi ianya datang untuk makna tanwi', ta, nun, waw, ya, ain, tanwi'. Tanwi' maksudnya untuk kedua-dua benda. Maksudnya Nabi sebut apabila kamu ziarah orang yang sakit ataupun ketika mana kamu ziarah orang yang meninggal dunia, maka lakukanlah ini. Lalu di situ ada dua makna. Sama ada memberi makna syak daripada salah seorang perawi ataupun memberi makna tanwi', maksudnya kedua-dua ini apabila kamu ziarah mereka, maka lakukanlah perkara berikut. Lalu sabda Nabi SAW, apabila kamu menziarahi orang yang sakit ataupun pada waktu itu orang yang telah meninggal dunia, sabda Nabi SAW, fakulu khaira, maka katakanlah, maka ucapkanlah perkara yang baik. Sebutkanlah benda-benda yang baik. Jangan sebut benda-benda yang tak baik. Lalu bila kita ziarah orang sakit ataupun bila jumpa dengan orang yang meninggal dunia, maka pada waktu itu sebut hanya benda yang baik. Janganlah pada waktu itu kita menyebut benda-benda yang tak baik. Dan ini lebih kurang sama makna dengan riwayat 435 yang mana sabda Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kamu mendoakan ke atas diri kamu kecuali benda yang baik. Kerana sesungguhnya para malaikat mereka mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Lalu suruhan ini lebih kurang sama dengan suruhan riwayat 435, cuma lafaznya adalah berbeza. Maka sabda Nabi SAW, bila kamu ziarah orang sakit, bila kamu ziarah orang yang telah meninggal dunia, hanya ucap benda yang baik. Kenapa? Sabda Nabi SAW, fa innal malaikah, maka sesungguhnya para malaikat, yu'amminuna ala ma taqulun, pada saat itu mengaminkan, mengucapkan amin atas apa yang kamu lakukan, atas apa yang kamu katakan. Lalu kalaulah kita doakan benda yang tak elok, kita cakap benda yang tak elok, maka pada waktu itu malaikat akan aminkan.
Lalu sebab itu bila kita hadir pada orang yang sakit, jaga perkataan kita. Bila kita hadir pada orang yang mana telah meninggal dunia, jenazah, maka jaga perkataan kita. Janganlah berkata-kata sabda Nabi kecuali hanya benda yang baik. Maka ini riwayat yang pertama yang disebutkan di sini. Maka apa kata perawi hadis Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, pada perenggan berikut, ketika mana suami aku Abu Salamah meninggal dunia, maka aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami aku Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doakanlah dengan doa berikut. Apakah doanya? Allahumma ghfirli walah. Ini lebih kurang sama dengan riwayat 435. Cuma riwayat 435 lebih panjang. Lalu sama-sama kita baca. Nabi suruh pada waktu itu Ummu Salamah mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia tadi. Lalu nak baca apa? Bila ada jenazah depan kita. Bila ada orang yang sedang sakit depan kita. Maka Nabi suruh Ummu Salamah untuk ucapkan Allahumma ghfirli walah. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah daku, walah, dan ampunilah dia, si mayat tadi. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Lalu Nabi SAW suruh Ummu Salamah baca doa ni. Lagi sekali kita baca sama-sama. Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Lalu inilah yang Nabi SAW ajar. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis 437 ini? Daripada hadis 437 ini, Nabi SAW mendidik untuk kita menjaga perkataan yang diucapkan ketika mana hadir menziarahi orang yang sakit ataupun jenazah, pada waktu itu untuk mengucapkan benda-benda yang baik. Dan Nabi terangkan kenapa? Kerana pada waktu itu hadir banyaknya malaikat, dan malaikat akan mengaminkan apa yang diucapkan. Maka ini pengajaran pertama, adab yang kita boleh jaga ketika mana menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Kemudian perkara yang kedua yang kita boleh belajar daripada sini adalah bagaimana baginda Nabi SAW ajar Ummu Salamah untuk baca doa yang lebih kurang sama, cuma ringkas sedikit berbanding riwayat 435. Itulah, ya Allah, ampunilah daku dan juga dia, iaitu si mati, dan gantikanlah aku daripada pemergiannya akan sesuatu yang lebih baik. Ataupun dalam bahasa Arab, Allahumma ghfirli walah wa aqibni minhu uqba hasanah. Mudah-mudahan kita boleh amalkan riwayat 437 ini. Lalu kata Ummu Salamah, apabila suami aku meninggal dunia Abu Salamah, dan Nabi SAW pada waktu itu minta untuk aku baca doa ini, maka dia pun baca. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, bukan senang nak jumpa suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yang mana mereka banyak bersusah payah bersama. Mereka hijrah ke Habsyah, mereka hijrah ke Madinah, banyak kesukaran yang mereka lalui bersama. Namun kata Ummu Salamah, kemudian aku berkata, iaitu Ummu Salamah berkata, maka ketika mana aku bacakan doa yang Nabi suruh tadi, maka Allah menggantikannya untukku dengan orang yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dibaca pada waktu itu, terjemah ni kena betulkan. Kat sini disebut, kemudian aku berkata, faqultu zalik. Kena tukar. Lalu aku membaca doa tersebut. Ataupun kemudian aku membaca. Berkata itu kita tuliskan atas dia berdoa. Kemudian aku berdoa zalik, dengan doa tersebut. Kemudian aku berdoa dengan doa tersebut. Okey. Faqultu zalik. Maka kata Ummu Salamah, kemudian aku berdoa dengan doa yang Nabi suruh buat tersebut. Apakah hasilnya?
Kata Ummu Salamah, maka Allah menggantikan pada tempat suami aku yang meninggal dunia. Suami Ummu Salamah meninggal dunia selepas daripada peperangan Uhud. Maka pada waktu itu Allah gantikan dengan orang yang lebih baik daripadanya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi ummul mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Nawawi, demikianlah riwayat yang tertera pada Sahih Muslim dan juga pada Sunan At-Tirmizi dengan perkataan au. Lalu kalau kita nampak adanya perkataan au, idza hadartumul marid au. Lalu perkataan au itu kita bulatkan. Perkataan au yang mana sahabat-sahabat nampak idza hadartum al-marid au. Lalu perkataan au itu bulatkan. Lalu kata Imam Nawawi, datang dengan perkataan au pada riwayat Tirmizi dan juga riwayat Muslim. Sementara bila kami riwayatkan hadis ini dalam Sunan Abu Daud dan juga selain Abu Daud, maka ianya telah datang dengan lafaz al-mayyit sahaja tanpa ada ragu-ragu. Maka daripada sini Imam Nawawi nak terangkan, riwayat ini kalaulah kita baca dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan Tirmizi, lafaznya adalah idza hadartum al-marid au. Dua perkataan ini ada, awil mayyit. Tapi kalaulah riwayat Ummu Salamah ni kita tengok dalam Sunan Abu Daud contohnya, dan juga kitab-kitab hadis yang lain seperti Nasa'i, Ibnu Majah maupun Tabrani, dua perkataan ini tak ada. Perkataan al-marid dan juga perkataan au tak ada. Dia terus sebut idza hadartumul mayyit, apabila kamu menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Lalu adakah sahabat-sahabat jelas? Ini yang Imam Nawawi cuba nak sampaikan. Riwayat 438. Riwayat 438. Maka ini berkenaan dengan membaca surah Yasin. Berkenaan dengan membaca surah Yasin. Kata Imam Nawawi, rawaina, kami telah riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dan juga Sunan Ibnu Majah. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, riwayat ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam Nasa'i, oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Lalu dekat dalam kitab ada dua, Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ibnu Allan kata riwayat ini ada lagi dalam 4 kitab hadis yang lain. Itulah dia Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Daripada sahabat Nabi yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, terjemahannya adalah bacalah. Fi'il amar daripada qara'a yaqra'u, yang mana memberi makna bacalah, perintah. Sabda Nabi, bacalah. Nak baca apa? Yasin. Sabda Nabi, bacalah Yasin. Ala mautakum. Ala mautakum, terjemahan dia ada dua kemungkinan. Ala memberi makna ke atas. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin ke atas. Ke atas siapa? Mautakum. Lalu terjemahan biasa mauta adalah orang yang telah meninggal dunia. Tetapi di sini para ulama ada dua pendapat. Kata Imam Ibnu Hibban ketika mana meriwayatkan hadis ini dalam kitab beliau, seperti mana tadi kita sebut ada nama Ibnu Hibban. Maka ketika mana Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini, kata Imam Ibnu Hibban, al-muradu, yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi, sabdaan Nabi mautakum, adalah orang yang berada pada muqaddimatul maut, pada sakaratul maut. Lalu ketika mana adanya orang yang berada dalam sakaratul maut, maka Nabi suruh untuk membaca Yasin. Nabi suruh untuk membaca Yasin. Ada juga pandangan kedua. Lalu kenapa nak baca Yasin pada orang yang berada dalam sakaratul maut? Maka para ulama menyebut al-hikmah, hikmah fi qiraatiha, pada pembacaan surah Yasin untuk orang yang berada dalam sakaratul maut, kerana pada surah Yasin ada beberapa tajuk berkenaan tentang keadaan-keadaan hari kiamat.
bagaimana bila manusia dibangkitkan, bagaimana bila salah seorang daripada utusan Nabi Allah Isa pada waktu itu dia dah nampak nikmat syurga, maka apakah kata-katanya. Lalu ada beberapa cerita berkenaan tentang kiamat yang mana ada dalam surah Yasin. Begitu juga ada cerita berkenaan tentang hari kebangkitan di dalam surah Yasin. Maka pada waktu itu Nabi SAW suruh untuk membaca surah Yasin. Lalu Ibnu Hibban berkata, maksud daripada ucapan Nabi mautakum, maksudnya pada waktu itu bukanlah orang yang dah mati, tetapi kata Imam Ibn Hibban, maksudnya adalah orang yang berada pada muqaddimah kematian. Dalam kurungan, apakah muqaddimah kematian? Sakaratul maut. Lalu Nabi SAW suruh, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin kepada orang yang berada dalam muqaddimah kematian. Orang nazak, baca Yasin. Dan sebab itu masyarakat kita membaca Yasin pada orang-orang yang berada dalam sakaratul maut. Mereka baca Yasin pada orang-orang yang berada dalam sakaratul maut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, ada juga pandangan kedua bila menafsirkan hadis ini. Itulah pandangan Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah pada waktu itu berkata bahawa hadis ini memberi makna zahirnya. Wa qala Ibnu Rif'ah bi zahiril hadis. Ibnu Rif'ah kata hadis ini adalah pada zahirnya. Apakah maksud pada zahir? Iaitu hadis ini memberi makna bila orang tu dah meninggal dunia baru baca Yasin. Maksudnya pandangan kedua adalah dah meninggal dunia baru baca Yasin. Dah meninggal dunia baru baca Yasin. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah, qultu, kata Ibnu Allan, pandangan aku adalah bahawa lakana amalan bil qawlaini lakana aula. Mengamalkan kedua-dua pandangan Ibnu Hibban dan juga pada waktu itu pandangan daripada Ibnu Rif'ah, kedua-duanya pada waktu itu adalah lebih baik, lebih afdal. Lebih afdal untuk beramal dengan kedua-dua pandangan. Lalu nak baca ketika mana nazak boleh, pada waktu itu nak baca selepas jenazah dah meninggal dunia boleh, maka pada waktu itu dialu-alukan. Adapun orang yang mengatakan tak ada dalil, maka pada waktu itu mereka punya pandangan yang tersendiri. Tetapi nak mengatakan langsung tak ada dalil, benda ni salah, benda ini adalah bid'ah, maka pada waktu itu menggambarkan sikap yang mana tidak sepatutnya. Menggambarkan sikap yang mana tidak sepatutnya. Maka sebab itu kena berhati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kena sangat berhati-hati. Kena sangat berhati-hati. Jangan kita percaya semua benda yang disebarkan. Jangan kita sekadar percaya semua benda yang pada waktu itu di-sharekan. Sebab itu kalaulah bukan kerana jam 6 petang ataupun kalaulah bukan kerana 8.30 pagi, saya tak buka Facebook dengan Instagram. Saya tak buka. Saya tak buka Facebook untuk baca Facebook orang lain. Saya tak buka Instagram untuk baca apa yang orang share. Saya tak buka. Saya tak buka kerana pada waktu itu kadang-kala bila kita baca apa yang orang komen, apa yang orang share, apa yang orang cakap, kadang-kala boleh menimbulkan sangka buruk kita pada orang. Lalu orang tu share benda ni. Sebab itu kalaulah sahabat-sahabat kenal, ada ramai orang yang kadang-kala share sesuatu video pada saya, video-video yang viral, maka saya tak jawab. Saya tak jawab. Kenapa? Maka sepatutnya dia kena tanya pada orang yang sebutkan begitu. Kalaulah pada waktu itu nak tanya pada saya, mungkin pada waktu itu mendatangkan sangkaan buruk ataupun benda. Dan kadang-kala video yang disebutkan itu, mungkin orang tu sebut 5 tahun dulu. Sekarang ni baru viral. Dan mungkin dia dah rujuk daripada ucapan dia. Dan mungkin pada waktu itu, dia dah tarik balik pandangan dia. Tapi video yang dia tarik pandangan tu tak sampai pada kita, ataupun kita tak tahu. Maka sebab itu kena berhati-hati dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok dan sebagainya. Lalu ini dalilnya. Adakah hadis ini kuat?
Imam Nawawi sebut bahawa hadis ini adalah daif. Kita akan nampak sebentar lagi. Tapi walaupun daif, kita dah baca di awal kitab bahawa Imam Nawawi punya pandangan bukan sekadar Imam Nawawi, tetapi adalah majoriti para ulama, hadis yang daif bukanlah bermaksud maudhu'. Maudhu' maksudnya palsu. Palsu memang tidak boleh diamalkan. Hadis yang daif masih lagi boleh diamalkan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qultu, aku berkata berkenaan tentang hadis ini, bahawa sanad hadis ini adalah daif. Imam Nawawi punya pandangan sanad hadis ini adalah daif. Kenapakah daif? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah daif kerana ada seorang perawi dia yang bernama Abu Uthman. Lalu Abu Uthman ini bagi pandangan Imam Nawawi adalah daif. Tapi jangan berhenti dulu. Kita baca sampai habis. Pada sanadnya ada dua perawi yang tidak dikenali. Salah seorangnya adalah Abu Uthman. Lalu di sisi Imam Nawawi, hadis ini adalah daif bukan kerana perawi itu pendusta. Tidak. Kalaulah pendusta, ianya boleh jadi lebih teruk. Tetapi kerana perawinya majhul. Majhul maksudnya Imam Nawawi tak kenal dia. Pada waktu itu tidak ada banyak maklumat tentang dia. Sebab itu hadis ini dikira sebagai daif. Lalu kata Imam Nawawi ada dua orang perawi yang majhul. Sebab itu di sisi Imam Nawawi hadis ini adalah daif dan salah seorang daripada dua orang perawi itu adalah Abu Uthman. Okey. Lalu Imam Nawawi sebut daif. Sebab daifnya kerana perawi majhul. Bukan kerana perawi pada waktu itu berdusta ataupun sebagainya. Tidak. Perawi itu adalah majhul. Okey. Dua perawi yang tidak dikenali. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar, perawi itu adalah Abu Uthman. Namun, di sisi Imam Nawawi adalah daif. Cuba kita lihat seterusnya. Namun, Imam Abu Daud tidak mendaifkan. Imam Abu Daud ketika mana meriwayatkan hadis ini, yang mana kita nampak pada riwayat 438, Imam Abu Daud tak mendaifkan. Di sisi Imam Abu Daud tak daif. Kenapa? Kata Imam Ibn Hajar, sebab dua perawi yang salah seorangnya adalah Abu Uthman, dia tak disepakati tentang kedaifannya. Seperti mana Imam Abu Daud berdiam diri, maka ada yang mensahihkan dia. Kata Imam Ibn Hajar, fadzakarahu Ibn Hibban fi thiqat. Imam Ibn Hibban bila menggunakan Abu Uthman, Imam Ibn Hibban kata dia adalah orang yang thiqah, orang yang boleh dipercayai. Begitu juga Imam Hakim pada waktu itu meletakkan riwayatnya sebagai sahih. Lalu daripada sini kita belajar bahawa kadangkala bila ada sebahagian imam hadis mengatakan perawi ini adalah daif, contohnya Abu Uthman dan seorang lagi, kerana dia adalah seorang yang majhul kata Imam Nawawi, maka ada juga yang mengatakan dia thiqah, contohnya adalah Ibn Hibban, contohnya adalah Al-Hakim, dan Imam Abu Daud pun tak mendaifkan hadis ini. Maka sebenarnya hadis ini boleh diamalkan, sebab itulah Imam Nawawi bawakan dalam kitab ini. Seterusnya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata bahawa riwayat berkenaan membaca surah Yasin pada orang yang berada dalam sakaratul maut, qala al-Hafiz, berkata Imam Hafiz Ibn Hajar, wa wajadtu li hadithi Ma'qil bin Yasar syahida, dan aku mendapati untuk hadis Ma'qil bin Yasar membaca Yasin kepada orang yang nazak, pada waktu itu ada syahidnya, ataupun ada pada waktu itu sokongan dia, ada sokongan. Sokongannya adalah seperti mana yang diriwayatkan ketika mana salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ghudayf bin Al-Harith. Ghudayf ejaannya adalah Ghain Dad Ya Fa. Ghudayf bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Ahlan, indal jumhur annahu sahabi. Ghudayf bin Al-Harith, para ulama sepakat mengatakan dia seorang sahabat. Lalu ketika mana Ghudayf bin Harith berada dalam keadaan sakaratul maut, maka pada waktu itu Ghudayf bin Al-Harith pada waktu itu dia berkata, apa dia berkata? Hal fikum ahad, adakah sesiapa di kalangan kamu yang hadir yaqra'u Yasin, yang boleh membaca Yasin? Maka pada waktu itu telah membaca surah Yasin, faqara'aha, telah membaca surah Yasin Salih
bin Syuraih As-Sukuni rahimahullahu ta'ala. Maka Salih bin Syuraih As-Sukuni pada waktu itu telah membaca surah Yasin. Dia telah baca surah Yasin. Ketika mana tiba pada pertengahan surah Yasin, maka pada waktu itu Hudzaif bin Al-Harith telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka ini adalah dalil. Bayangkan nak terangkan satu hadis yang nampak mudah. Iqra'u Yasin ala mautakum, panjang lebar penerangan dia. Bagaimana Imam Ibn Hajar pada waktu itu bawakan sokongan untuk riwayat ini, ketika mana Imam Nawawi mengatakan riwayat ini daif kerana dua perawi di sisi beliau majhul, beliau tak kenal. Beliau tidak tahu tentang, sebab itu beliau kata daif. Tapi kadangkala ada terlalu mudah bagi sebahagian orang pada waktu itu tanpa membahaskan dengan adil. Dia kata baca Yasin Nabi tak pernah buat. Kalaulah Nabi tak pernah buat, nescaya Hudzaif bin Al-Harith, sahabat Nabi, dia takkan minta untuk baca surah Yasin. Dan kalaulah Nabi SAW langsung tak pernah buat, nescaya Imam Nawawi tak bawakan riwayat 438 yang dinilai sahih oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Walaupun riwayat ini Imam Nawawi sebut daif hanya kerana ada perawi yang beliau tak kenal, bukan kerana perawi itu berdusta dan sebagainya. Ringkasannya adalah tolong jangan share benda yang viral pada saya. Tolong jangan share. Kita belajar, kita ambil masa nak belajar. Kita dah tiba pada riwayat 438, baru kita pada waktu itu sampai ke sini dan kita faham. Lalu kadangkala pada waktu itu ada orang suka share. Ya, saya mengajar kita Al-Azkar, tapi kita tak habis lagi, separuh pun belum. Lalu sebenarnya kadangkala saya tak suka bila dikongsikan benda-benda yang viral. Satu, saya tak tahu benar-benar orang tu ucapkan itu dan adakah masih pada waktu itu pegangan dia. Mungkin dia dah rujuk. Macam saya pun banyak kali buat silap. Bila saya mengajar, banyak kali benda yang saya buat silap. Cuba kalaulah video saya yang saya silap mengajar viral, dan kemudian pada waktu tu saya minta maaf, tapi video saya yang saya minta maaf ni tak viral, maka orang mula bercakap, orang mula berkata itu ini dan sebagainya. Maka sebab itu kadangkala video tu orang tu sebut 5 tahun dulu, dan mungkin dia dah rujuk daripada kata-katanya. Daripada awal mungkin saya sangka baik dengan orang tersebut, mungkin dah bersangka buruk tentang dia. Lalu sebab itu kita tunggu, kita habiskan dahulu kitab Al-Azkar. Kalaulah kita dah habis kitab Al-Azkar, masih lagi ada persoalan, maka pada waktu itu kita akan huraikan. Tapi jangan dikongsikan benda-benda yang viral, sebab itu banyak orang bila dia kongsikan video berkenaan tentang orang lain, satunya dia sepatutnya kena tanya ustaz tu, bukan tanya saya. Sebab bukan saya yang cakap. Dan video pun kadang-kala dikerat-kerat, dipotong-potong untuk sesuatu tujuan yang tertentu. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalunya bila orang tanya soalan benda-benda yang viral, saya jarang nak sentuh. Bukanlah kerana apa, sebab sebenarnya saya tak tahu pun maksud sebenar orang yang berkata-kata dalam video tersebut. Mungkin dia dah rujuk, mungkin itu adalah sabukul qaul, dia terlepas cakap, mungkin banyak kemungkinan. Lalu kita habiskan dulu kita Al-Azkar. InsyaAllah banyak persoalan berkenaan tentang zikir dan doa. Bila kita dah habis, maka pada waktu itu akan terjawab. Banyak akan terjawab. Kita separuh pun belum lagi. Lalu banyak yang akan terjawab insya-Allah. Lalu ini saya tak merujuk pada sesiapa. Ini sekadar perkongsian saya sahaja. Saya tak merujuk kepada sesiapa. Riwayat yang ke-260, muka surat 267. Maka itu pandangan Ibnu Allan dan juga Imam Nawawi serta Imam Ibnu Hajar yang kita kongsikan tadi. Kalaulah ada orang yang nak amalkan, maka itu dalil dia. Nabi suruh iqra'u fi'il amar. Kalaulah ada orang yang tetap tolak, dia kata riwayat ni dhaif, maka itu terpulang pada dia. Seterusnya riwayat 439. Kata Imam Nawawi,
Ibnu Abi Daud meriwayatkan. Siapakah Ibnu Abi Daud? Ibnu Abi Daud adalah anak kepada Imam Abu Daud yang kita baru baca sebentar tadi. Tadi pada riwayat 438 kita nampak Sunan Abu Daud. Ini anak dia. Nama anak dia adalah Abdullah. Nama anaknya adalah Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Dan pada waktu itu beliau lebih dikenali dengan Ibnu Abi Daud, anak lelaki kepada Imam Abu Daud. Maka Ibnu Abu Daud meriwayatkan, beliau sebutkan ini dalam kitab beliau Syari'atul Qari. Syari'atul Qari. Lalu dalam kitab beliau Syari'atul Qari, Ibnu Abi Daud menukilkan daripada Mujalid, daripada Asy-Sya'bi, di mana beliau berkata, apabila orang-orang Ansar pada zaman beliau, sahabat-sahabat Ansar, orang Ansar, bila mereka melawat orang mati, maka mereka membaca surah Al-Baqarah. Lalu betul, sebab itu bila ada jenazah, sebahagian tempat baca surah Al-Baqarah. Ada dalilnya. Walaupun bukan daripada Nabi, tetapi itu adalah amalan sahabat-sahabat Ansar, kata Asy-Sya'bi. Orang Ansar ketika mana ziarah orang meninggal dunia, mereka baca surah Al-Baqarah. Sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, apakah kata Ibnu Allan? Kata Ibnu Allan, amalan yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu boleh dikira sebagai adalah amalan Nabi SAW. Lahu hukmur rafa'. Boleh dikira sebagai amalan Nabi SAW. Sebab sahabat pada kebanyakan waktu mereka tak akan buat sesuatu kecuali ianya adalah daripada ajaran baginda Nabi SAW. Maka ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Allan. Apa yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi berkenaan tentang amalan orang Ansar. Kemudian Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah bawakan beberapa riwayat yang lain berkenaan tentang ketika mana menziarahi orang yang sakit, orang yang nazak, pada waktu itu membaca penghujung surah Saffat. Ada juga riwayat membaca surah Ar-Ra'd, tetapi Imam Nawawi tak bawa. Imam Nawawi hanya bawa dua benda, iaitu membaca surah Yasin dan kemudian membaca surah Al-Baqarah ketika mana melawat orang yang berada dalam sakaratul maut ataupun orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kata Imam Nawawi, Mujalid adalah seorang yang daif. Beliau adalah seorang yang daif. Maka ini pandangan Imam Nawawi. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menukilkan, wahuwa daif, memang benar. Sebahagian besar para ulama mengatakan Mujalid adalah seorang yang daif, lakinnahu lam yutra', tetapi beliau bukanlah seorang yang matruk, maksudnya riwayatnya ditinggalkan. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah bal wasafahu Muslim bisidq. Imam Muslim menyebut Mujalid adalah seorang yang sidik, seorang yang benar. Ini adalah perkara biasa bahawa seorang perawi, imam hadis kata dia dhaif. Ada imam hadis yang lain kata dia thiqah. Itu perkara biasa. Lalu walaupun kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan perawi bernama Mujalid ini adalah dhaif, tetapi kata Imam Ibn Hajar, Imam Muslim sendiri mengatakan Mujalid adalah seorang yang thiqah. Sebab itu Imam Muslim bawakan riwayat-riwayat Mujalid sebagai mutaba'at di dalam kitab beliau, sebagai riwayat sokongan untuk riwayat yang lain dalam kitab beliau. Maka ini riwayat 439. Saya sebenarnya tak nak pergi lebih mendalam berkenaan tentang perawi-perawi, tetapi kerana benda-benda macam ni banyak orang kata tak ada dalil. Semuanya adalah hadis palsu. Benda ni adalah sekadar adat, bukannya daripada Nabi. Maka kalaulah tak nak buat, tak apa. Tetapi pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mengatakan salah untuk orang lain baca Yasin. Mengatakan salah. Padahal membaca Al-Quran tak ada salah apa pun. Tak ada baca Al-Quran. Tapi hanya bila dengar Yasin, dia katakan salah. Itu pun adalah benda yang tidak berapa baik. Tidak berapa baik. Bab yang ke-17, doa ketika salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. Bila ada anggota ahli keluarga kita meninggal dunia, maka apa doa dia? Kalaulah teman-teman sahabat macam mana? Itu riwayat yang ke-18. Riwayat yang ke-18.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada tajuk yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina babu ma yaqulu man mata lahu mayyit, yang mana ada ahli keluarga dia meninggal dunia. Riwayat 440. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami telah riwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Imam Ibn Hajar, riwayat ini dinukilkan juga oleh Imam Abu Awanah dengan Ain, Abu Awanah. Lalu Imam Muslim menukilkan daripada Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah berkata, aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seseorang hamba yang pada waktu itu tusibuhu musibah, tertimpa padanya musibah. Bila disebutkan musibatun dengan tanwin, kata para ulama, sama ada musibah besar ataupun musibah kecil. Azimatun ataupun pada waktu itu saghiratun, musibah besar ataupun musibah kecil. Bila adanya musibah, maka disunnahkan untuk membaca dua benda. Yang pertama adalah membaca inna lillah, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Lalu pada perkataan inna lillah, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, kata Abu Bakar Al-Warra, di sini adanya ikrar, pengakuan bahawa sebenarnya kita tak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Contoh, kalaulah sahabat-sahabat ada bagi pinjam kepada saya kereta, ada bagi saya pinjam kereta, saya mungkin boleh pakai kereta tu untuk setahun, untuk 2 tahun, bagi saya pinjam kereta. Tapi bila contohnya sahabat-sahabat yang bagi saya pinjam kereta minta balik kereta tu daripada saya, boleh ke pada waktu itu saya nak mengamuk, saya nak marah, kenapa aku dah pakai 2 tahun kot kereta ni, kenapa tiba-tiba nak ambil? Maka takkan ada orang yang waras yang akan marah. Kenapa? Kerana kereta itu bukan milik dia, itu adalah milik orang yang memberi pinjaman. Sebab itu kata para ulama, orang yang benar-benar faham maksud inna lillah, bila ditimpa musibah dia sebut, sesungguhnya kami adalah milik Allah, kami, diri kami, keluarga kami, harta kami, semuanya adalah milik Allah. Sebenarnya kita sedang membuat pengakuan tak ada apa-apa yang milik kita. Sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, wa man dhanna nafsah ala hadha sahula alaihi, maka barang siapa yang dia benar-benar yakin dan percaya pada ucapan inna lillah, maka bila dia ditimpa musibah, dia ditimpa dengan kehilangan, akan menjadi mudah untuk dia terima. Sebab dia tahu ini semua adalah pinjaman daripada Allah. Keluarga dia mati, ini adalah pinjaman daripada Allah. Hartanya hilang, maka itu adalah pinjaman daripada Allah, yang mana Allah buat keputusan untuk ambil balik. Lalu sebab itu Nabi SAW suruh pada waktu itu bila berlakunya musibah, sebut inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Lalu sekarang ni mungkin jenazah tu yang sedang mati, tapi kelak kami pun akan mati. Lalu sebab itu Nabi suruh untuk mengucapkan inna lillah bila berlakunya kematian ataupun musibah. Kemudian Nabi suruh membaca doa berikut, dan inilah doa yang banyak diamalkan. Apakah dia? Jom sama-sama sahabat baca, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jom kita baca sama-sama lagi sekali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ianya lebih kurang sama dengan riwayat 437 dan 435. Lebih kurang sama. Cuma pada waktu itu lafaznya berbeza. Dan kebanyakan orang memilih riwayat ini sebab ini adalah riwayat Muslim. Allahumma ajurni, ya Allah, ganjarilah aku pada musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripada musibah yang menimpa ini. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan inna lillah,
dan kemudian pada waktu itu dia baca doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sabda Nabi SAW, illa ajarahu Allahu fi musibati, kecuali Allah pasti bagi pahala pada musibah dia, wa akhlafa khairan minha, dan Allah pasti akan menggantikan apa yang dia hilang dengan yang lebih baik. Allah pasti ganti. Kata Ummu Salamah, ketika mana suamiku Abu Salamah. Siapakah Abu Salamah ni? Abu Salamah ni adalah adik-beradik susuan Nabi. Daripada ibu susuan Nabi, Halimah binti Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, mereka berkongsi susu, maka Abu Salamah adalah adik-beradik susuan Nabi. Nama asal Abu Salamah adalah Abdullah bin Abdul Asad. Beliau berasal daripada kabilah Abu Jahal Banu Makhzum. Kata Ummu Salamah, bila suami aku Abu Salamah meninggal dunia, aku pun baca doa yang Nabi SAW ajar, Inna lillah, dan juga doa tadi. Maka Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya, iaitu Nabi SAW. Beliau menjadi isteri Nabi SAW. Seterusnya, riwayat yang seterusnya, InsyaAllah kita nak sambung. Okey, kita baca lagi satu. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Kata Imam Ibnu Allan, riwayat ini ada juga dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asaba ahadukum musibah falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha." Lalu riwayat ini pada permulaannya ada penambahan perkataan yang tak ada pada riwayat sebelumnya. Sebab itu Imam Nawawi bawakan di sini. Kata Ummu Salamah, apabila salah seorang daripada kalian tertimpa musibah, sabda Nabi, hendaklah kalian mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami kembali. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW ajar untuk membaca doa berikut, dan bahagian permulaan doa ni tak ada dalam riwayat sebelum ini. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat ini. Apakah perkataan yang tak ada? Allahumma indaka ahtasibu musibati. Sama-sama sahabat baca bahagian pertama, kerana ini tak ada dalam doa sebelum ini, walaupun daripada perawi yang sama, Ummu Salamah. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Apakah terjemahannya? Ya Allah, hanya kepadamu aku mengharapkan pahala musibahku, ganjaran musibahku. Fa'jurni, oleh itu berilah ganjaran dan pahala kepadaku, dan gantikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Inilah doa Ummu Salamah. Kalau kita perasan, banyak doa ketika mana kematian ini adalah riwayat Ummu Salamah. Cumanya datang dengan riwayat berbeza-beza, dengan lafaz doa yang berbeza-beza. InsyaAllah riwayat 441 kita akan sambung esok bila? Jam 5 pagi insyaAllah. Esok kan hari cuti, lalu esok pun saya cuba nak utilize saya punya masa sebaik mungkin. Lalu insyaAllah kepada yang benar-benar sahabat-sahabat bangun awal, insyaAllah kita akan mulakan seawal jam 4 pagi ataupun jam 4 suku, bergantung kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Kamil, jam 4 pagi hingga jam 5 pagi. Pada waktu itu dengan zikir munajat, dengan zikir munajat oleh Al-Fadil Ustaz Kamil. Dan kemudian pada waktu itu kita jumpa pula, live akan berhenti lepas habis dia zikir munajat, maka pada waktu tu live berhenti. Live berhenti kenapa? Sebab Ustaz Kamil berada kat tempat lain, saya berada kat tempat lain, dan handphone saya tak sesuai untuk pakai StreamYard dan juga lain-lain. Saya akan mulakan live yang baru, anggarannya pada jam 5 untuk sesi kitab Al-Azkar yang pertama. Kemudian lepas subuh saya tak ada apa-apa. Sahabat-sahabat banyak dah ada kuliah subuh yang tetap, maka silakan. Sebab itu saya tak buat apa-apa program. Dan kemudian jam 8.30 pagi akan ada Hayati Quran,
dan jam 9.30 adalah sesi yang kedua kitab Al-Azkar insya-Allah. Mudah-mudahan kepada yang berkelapangan dialu-alukan, kepada yang memang dah join program lain, maka sila join program lain, nanti boleh tengok pada ulangan insya-Allah. Boleh tengok pada ulangan. Kalaulah dah biasa memang join kelas lain, silakan. Kerana ini waktu yang saya lapang, maka saya kongsikan. Nanti bila dah ada kelapangan, maka boleh tonton ulangan tersebut sama ada pada jam pada bila-bila masa insya-Allah. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh tekan link yang berada di ruang komen. Dan kepada sahabat-sahabat yang mana berkelapangan, kita jumpa jam 9 malam nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya sharekan sekarang di Telegram channel Kuliah Umar Kuliah Umar Aziz. Saya sharekan di sana, di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, dan boleh join kepada yang nak join. Perkongsian ringkas hanya 15 minit, 20 minit setiap malam menceritakan tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf banyak ambil masa, banyak yang berpuasa, nanti tak berbuka pula sebab tak buat apa-apa persiapan. Kita jumpa nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.